Okey, so cikgu nak tunjuk hari ni cikgu, so hari tu cikgu suruh buat soalan macam ni, contoh yang ini soalan ni, ataupun soalan lain, bagi soalan lain lah. Ada satu lagi soalan. Hari tu kita buat soalan mana dah? Manakah soalan yang kamu dah buat hari tu? Okey, contoh yang ni lah. Ini soalan dalam buku teks kan? Ini contoh yang I nak tunjukkan ini. Okey, ini adalah fungsi yang diberikan. Kita nak melakarkan graf ini kan? 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1. So kalau kita boleh guna kalkulator untuk dapatkan A, memang kita tahu A adalah positif. Kalau A positif tu bentuk tu macam mana? Ingat lagi tak? Bentuk graf apa? Bentuk U ke N? Kalau bentuk kalau A adalah positif. U. U. Oh, bentuk U. Okey, D itu diskriminan, kita nak cari. Kalau kita ada kalkulator ni, kita boleh buat dengan cara macam ni dulu. Kita masukkan, tekan menu setup ni, dia ada banyak fungsi ni. Lepas tu kalkulator ni dia boleh tengok banyak line. Kalau kalkulator 570 ms tu memang kamu, kalau contohnya pecahan tu pun kamu, kalau ingat yang buatkan yang biasa, okey. So kalau kita buat pecahan 1/2, dia boleh display macam ini. So lebih mudah. Kalau MS tu dia macam 1, lepas tu L, lepas tu 2 kan. So nampak tak selesa lah. Bukanlah banding dengan kalkulator yang 570 tu lah, MS tu. Okay, ini lebih macam seakan-akan macam buku teks ataupun display macam kamu punya komputer. Semua sama. Okay, kalau siapa yang nak cadang kalkulator boleh guna ni. Ini boleh didapatkan kamu dengan menggunakan menu setup. Okay, pergi pada dia punya pilihan. Okey, ni vektor you tengok dia ada. Untuk yang pertama tu dia biasa. Kedua, kompleks. Kita nak pergi kepada ni, equation. So, kita tekan sama dengan. Okey, so ni bukan simultaneous. Nanti kamu belajar sistem persamaan bab 3 tu. Ini sangat membantu kamu untuk menyemak jawapan. Okey. So, ini kita pilih 2 sebab polinomial. Okey, ni kuasa 2. So, kita degree, kita pilih 2. Okay, tengok dia sebaris dah. Seperti macam mana apa kita pilih persamaan. Kalau dulu kamu guna calculator math tu kamu kena tekan mod 3 kali kan. Itu untuk mendapatkan punca kan. Ini pun sama. Tapi apakah kelebihan class V calculator, dia terus bagi pada titik maksimum ataupun titik minimum anda. Itu yang best tu lah. Okay, so ini dapat yang ini. Okay, so untuk diskriminan tu kita tak perlu tahu. Tak payah cari pun tak apa. Kita boleh guna calculator, tengok ni. So, kita masukkan nilai 2. Okey, sama dengan. Lepas tu ini negatif 3. Kalau negatif 3 kena tekan negatif ni. Jangan pergi tekan tolak. Ini adalah operasi yang bawah ni. Ini adalah simbol. So, 3 tekan sama dengan. So, yang ini adalah 1 tekan sama dengan. You tengok dia seperti persamaan yang cikgu tunjukkan di sini. 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1. Lepas tu terus tekan sama dengan sahaja. Dia terus bagi tahu dah punca 1x adalah 1. Maknanya ini adalah dia punya X tolak 1. Ini dia guna mouse tulis. So, bodoh sikit. X tolak 1. Okey, 1 lagi kita tekan sama dengan lagi. Dia akan 1/2. 1/2 kalau tulis dalam pemfaktoran adalah 2X tolak 1 kan. So, kita terus dah dapat dia punya. Ini adalah kita punya pintasan X dah. Intercept X sudah dapat di sini. Lepas tu saya tekan sekali lagi sama dengan ini X ni adalah minimum. Maknanya kita punya vertex ni. Kamu terus dapat titik di sini dah. Itu tadi tekan dah. Okey, tadi adalah Y adalah negatif 1/8. So kamu boleh tulis ya. Tadi okey, maknanya ini. Kalau dalam koordinat vertex tu ini negatif 1/8. Tadi berapa? 3/4 kan? Saya guna laptop ni dia kena balik. Okey. So ini 21/2, 3/4. 3/4 betul. So, ini adalah 3/4. So kita terus dah ada semua maklumat yang kita nak. Hanya kita okey, 3/4. Ini 3/4. Maknanya kita dah ada intercept X, kita dah ada vertex ni pun tak payah cari dah. Terus calculator dah ada dah. Okey, calculator dah bagi kamu jawapan.
So kamu dah terus boleh lakarkan graf tersebut. Lakarkan dengan lukislah kamu punya graf. Ini awal-awalnya macam ini kan. Kalau kamu buat dulu, ini paksi. Okey, ini adalah 1/2, ini adalah 1. Boleh label di sini 1/2, 1. Kamu tahu ini vertex ini adalah 3/4. Maknanya sini ini titik ini kamu boleh tanda dah. Ini adalah 3/4. Okey, dengan negatif 1/8. Sudah label. Apa yang tak ada saja? Pintasan Y. Pintasan Y itu senang je lah. Pintasan Y adalah X kosong. X kosong adalah 1. Betul tak? So kita dah boleh lakarkan kita punya pintasan Y dah. Okey, di mana 1 agak-agak di sini lah. So kamu boleh lukiskan kamu punya paksi Y dah. Ini setengah kan? Dia 1 di sinilah. Mungkin saya punya graf tu kena alih sikit. Nanti boleh adjust sikit. Ini pintasan Y anda. Okey, so ini boleh kena adjust sikit. Di mana? Sebab ini setengah di sini. Kamu punya pintasan Y macam ini. Okey, so ini adalah 1. Terus dah kamu punya graf sudah buat. Tak payah panjang lebar semua buat tu. Sebab yang tujuan ni dia nak graf kan, nak lukiskan graf. Dengan ada kalkulator ni kamu dapat. Tapi melainkan kamu salah di sinilah. Salah lakar tu maknanya pemeriksa akan tengok balik langkah kerja yang kamu dapat di sini. Seperti mana cikgu tunjuk ADV tu. Ini shortcut untuk semak. So kamu kalau ada kalkulator ni dia cepat. Kamu dah boleh semak jawapan. So nanti kamu akan lebih confident lah. Kenapa cikgu nak tunjuk ni shortcut ni? Sebab saya tahu kelas kamu semua ni masa suruh buat latihan tu semua tak faham lah ni tu. Tapi asas kamu kena tahu dulu. Kalkulator ni adalah senjata untuk kamu pergi berperang nanti. Tapi kena tahu ada kalkulator ni baru boleh lah. Kalau tak ada kalkulator ni tak boleh lah. So kalau yang nak beli kalkulator baru tu cikgu sarankan beli kalkulator ni ya. Ini satu investment yang bagus sebab kamu boleh guna sampailah peringkat universiti. Dia ada banyak fungsi lagi. Sebab hari ni cikgu nak tunjuk untuk lakaran graf sahaja. Sebab ini boleh digunakan untuk lakar graf. Kalau cari punca, kita tekan 2 kali sajalah tadi. Dah masukkan. Ni dah masukkan semua kan. Ini adalah X1, X2. Ini punca dia. So ini adalah untuk mencari roots. Okay. So ini adalah cikgu nak tunjuk pasal yang calculator dengan cara guna lakar graf dengan menggunakan calculator tu. Okay, so panjangkan kepada kawan kalau siapa yang masih sharing calculator dengan abang ke adik ke ataupun adik ke kalau nak beli calculator baru, kamu suruh mak ayah beli calculator yang baru ni. Okay. Ya, so kita hari ni pergi kepada kita flashback sikit lah. Apa yang cikgu nak mengajar hari ini adalah masih lagi fungsi kuadratik kelas kamu. Okey, kita nak buat kaitan antara bentuk vertex, fungsi kuadratik dengan bentuk fungsi kuadratik yang lain lah. Ini yang miss hari tu. Cikgu ingat dah mengajar sebab dah confused dengan kelas 4 Esther itu. Okey, so cikgu nak sambung balik sikit lah. So flashback bagaimana melakar graf fungsi kuadratik. Tadi cikgu dah tunjuk dah sekejap kan. Gunakan kalkulator tu. Kalau tak guna kalkulator tu, ingat lagi 5 langkah tak? Apakah langkah yang kamu perlu buat? Langkah pertama buat apa? Mohon respon. Ulang balik, typekan ruangan chat ataupun sebut. Langkah pertama, kita cari apa dulu? Nilai apa dulu? Hello. Ada tak? Dengar suara saya tak? Mohon respon. Dengar. So langkah pertama kita nak melakar graf tu, kita nak buat apa? Tengok nilai apa? Tengok nilai A. Kita selepas tak masuk kan? Okay, Alia dan Yana. Nak cari nilai apa? Tengok nilai apa? Tengok pertama nilai kita A. lakar graf. Nilai A. Buat sikit tak dengar? Nilai A. Kita nak kena pasti nilai A dulu. Langkah pertama, nilai A sebab nak bentuk graf tu. Nilai A untuk kena pastikan nilai graf. A yang pertama. Yang kedua, langkah kedua. Langkah kedua buat apa? Cari apa? Siapa boleh bagi tahu? Wani? Ya, teacher. Langkah kedua nak cari apa? Dah kena pasti nilai A, lepas langkah kedua nak buat apa? Baru cikgu dah tunjuk slide tadi. Tak perasan ni. Tekan start tu nak buat apa? Huruf apa yang cikgu bagi tu? Singkatan D. yang cikgu bagi hari tu? D. D tu apa?
Tak ingat? Siapa boleh bantu? Itu Discriminant. yes, discriminant. Mencari nilai B kuasa 2 tolak 4 AC langkah kedua. Tujuan kita nak cari nilai B kuasa 2 tolak 4 AC adalah untuk mengenal pastikan dia punya kedudukan graf. Sama ada macam ini, ataupun macam ini, ataupun macam ini. Okey, maknanya menyentuh paksi X dua tempat, satu tempat ataupun tidak menyentuh. Okey, itulah tujuan kita nak mencari D. Okey, yang ketiga, langkah ketiga. Langkah ketiga, kena sebut nama ke? Vertex. Vertex. Okay, vertex. Vertex tu apa? Dalam sudut lah, dalam koordinat lah. Titik maksimum ataupun titik minimum lah, vertex lah. Okay, lepas tu? Okay, Wani teruskan. Langkah seterusnya, dah tepat vertex, kita buat apa? Yang X dengan Y tu. Intercept lah, pintasan X dengan pintasan Y. Okay, lepas tu baru kita nak lakar sketch. Okay, so ingat 5 langkah mudah ni lah. Ataupun apa yang cikgu tunjuk dalam kalkulator itu adalah untuk kamu menyemak jawapan anda. Kalaulah kamu langkah yang kedua, masa kamu buat discriminant ni, cari B kuasa 2 tolak 4 AC dapat kurang daripada kosong, maknanya pintasan X tu tak payah cari dah sebab dia memang tak ada pintasan X, tidak memotong pada paksi X. So you boleh abaikan langkah kerja ni ya, ulang tayang ya, ulang siaran ya. So ingat ya, kalau ni Y tu mesti kena lah. Kalau Y, ingat apabila kamu mencari pintasan X dengan pintasan Y, di paksi X, okey maknanya pada paksi X, ni paksi X dengan Y kan. Di paksi X, nilai apa yang kosong ni? Ingat lagi tak? Di paksi X, nilai X ke nilai Y kosong? Contohnya saya titik di sini. Nilai apa yang kosong? X kosong ke Y kosong? Ingat orang lain kan? Y kosong. Okey, betul. So, contohnya ni adalah 2 kosong lah. Okey, kalau di sini, nilai apa yang kosong? Paksi Y? X. So terbaliklah kalau you ingat Y, X kosong. Kalau paksi X, Y kosong. Terbalik ya. Okey. So itu tujuan kita nak cari pintasan. So ini adalah langkah, 5 langkah lah yang dalam buku teks anda lah. Okey, yang panjang lebar tu. Dan kena pasti nilai A ini hanya untuk nak recall balik. Okey, apa yang kamu dah belajar hari Selasa, hari Senin hari itu. Okey. So ini satu lagi soalan. Nak ulang balik. Kalau A, tengok balik. Tadi dah guna calculator kan. Kalau ini tak guna calculator, macam mana pun kamu kena tahu asas. So nilai A tu berapa? A berapa? Positif atau negatif? Positif. So bentuk dia macam mana? U ke N? U. Yes, ini bentuk U. So kita dah kena pasti satu. Okay, yang kedua kita nak cari discriminant. Maknanya nilai A adalah 1, B 8, C adalah 12. So kita mencari B kuasa 2 tolak 4 AC. Nilai dia. So 8 kuasa 2 tolak 4 darab 1 darab dengan 12. Tekanlah kalkulator anda dengan cepat. Kita dapat nilai berapa? Kurang kosong, lebih besar kosong ataupun sama dengan kosong. Berapa dapat? Ada dah bawa kalkulator bersama anda kat sebelah tak? Janganlah duduk masa kelas tu dengan cikgu tu duduk tengok aja, tak buat catatan, tak ada buku test, tak ada kalkulator. Apa jawapan? Cepat. 16. Okay, 16. So ini adalah lebih besar kosong. Mana bentuk graf ni akan jadi macam ini. Kamu sudah tahu dia ada pintasan X. Okay, so kita nak cari vertex. Nak cari vertex ni, kalau ada calculator class list tu terus tu, kamu dah dapat teruslah. Tak payahlah buat completing the square. Kalau ini tak ada, kamu kenalah buat completing the square di mana tulislah. Okay, ini dah sebab mudah sebab dia punya A adalah 1. So tak payah buat pemfaktoran. Tulis balik sebutan pertama dengan kedua. Ingat tambah kuasa 2 tolak kuasa 2 tambah 12. Mesti ingat kena tambah 2 kurungan ni. Okey, yang lain tu salin balik. Tambah ini di sini, dalam sini adalah B bahagi 2. 8 bagi 2 berapa? 4. Ini adalah positif. So adalah positif lah. So sini adalah 4. Nilai yang sama. Tapi ingat sini mesti satu tambah, satu tolak. Lepas tu, ini cara nak buat penyempurnaan kuasa 2.
Ingat yang 3 kat depan ni akan menjadikan penyempurnaan kuasa 2. Perfect square. Ambil yang kuasa 2 sahaja. X tambah 4. Kuasa 2. Apabila kamu kembang balik, kamu akan dapat seperti mana ini. X kuasa 2, square, multiply square kan. 4 kali 2, 8x. Okey, 4 kuasa 2, 16. So, dah dapat ini, dah selesai di sini. So, belakang kita selesaikan. So, belakang adalah negatif 16 tambah 12. So, kamu lepas buat penyempurnaan kuasa 2, kamu akan dapat ini adalah 4. Maka vertex dia, kita ingat, hari tu cikgu dah kata vertex 4 dengan negatif 4 dengan negatif 4. Ini adalah dia punya maklumat. Untuk vertex, kita ambil ini, nak ambil nilai X. X tambah 4 sama 0. X sama dengan negatif 4. So, ini memang Y tu ambil terus saja. So, negatif 4. So, ini adalah titik minimum dia, negatif 4, negatif 4. So, intercept X ni, kamu dah ada calculator. So, tekan calculator, dapatkan nilai X tu berapa. Sebab calculator MS kan. Tekan mod tu 2 kali, berapa kali. Kamu akan dapat berapa. Cuba tekan calculator, dapatkan punca dia, intercept X. X sama dengan berapa? Beritahu. X tambah 2. Okey, X tambah 2 lagi. Teacher, yang tu X tolak 2. X tolak 2. Tak, I kata jawapan X sama 2 kan? Okay, satu lagi. X, negatif 6. Negatif 6. Yang Atas X tu, 1 tolak 6. tu, Betul. Betul? yang tu tambah teacher dua-dua. Dulu tambah. Dulu tambah ke dulu tolak? Dua-dua tambah. Dulu tambah. Macam mana boleh dulu tambah? Yes, betul. Sebab X kuasa 2 kan? Okay, so jawapan dia adalah jawapan yang negatif 2, negatif 6 lah, betul? Betul ke? Okay, betul lah. Sebab ni kan, pesawat ni kan kalau kita buat faktoran kan. Okay. So, nanti kamu punya graf, ni 1 negatif 6, 1 negatif 2. Okay, so kita dah semua ada maklumat, kita bolehlah mula kita lakar. So, masa lakar tu kita pastikan dah sama ada kamu nak lukis dulu pintasan X dengan pintasan Y anda lah. Bukan pintasan pula, paksi X dengan paksi Y. Dan nampak kamu punya maklumat semua ada kat negatif. Nampak tak? Negatif 2, negatif 6, negatif 4, negatif 4 kan? Semua negatif. So, mana di sebelah kiri dah, graf anda akan lebih kepada sebelah kiri. Sebab semua nilai negatif. So, buatlah paksi X pula. Okay. So, negatif 2, ini negatif 2, negatif 6. Okay, contohnya, satu lagi pintasan Y belum buat. Pintasan Y tu maknanya kamu punya X adalah kosong. So, makna satu lagi adalah X sama dengan kosong. X sama kosong, kamu punya HX sama berapa? Sini kosong, sini kosong, so tinggal berapa? 12. Makna dia nanti dia akan memotong pada 12. So, negatif 4 semua negatif 4. Kat bawah lah, so macam ini graf kamu. Kita lakar dulu bentuk berapa. Okay. Tak perlu, boleh panjangkan lagi nanti. Okay, so di sini adalah pintasan Y adalah 12. Di sini adalah negatif 4, negatif 4. Sini pun negatif lah. So, di sini adalah negatif 2, ini adalah negatif 6. So, labelkan ini sebab soalan dia bagi HX, so sini HX. Sini HX. Sini adalah X. Itu sahaja graf anda. Itulah tujuan kamu guna keran cari 5 langkah ini. Okey, boleh ikut ke tak so far? Itu 3 soalan tu memang dah buat ke tak buat lagi? Mohon respon sebab cikgu hari pagi ni baru assign dalam Google Classroom untuk kamu hantar ya. Sebab hari tu cikgu lupa nak buat. Pagi ni baru saya buat. So cikgu harap kamu dah siapkan 3 graf tu. Nanti submit dalam Google Classroom by this week ya. By this weekend. Okay? So, kita akan pergi kepada soalan ataupun tajuk hari ini iaitu
tengok balik apakah bentuk-bentuk yang kamu dah nak belajar. So ingat lagi tak bentuk am bagi fungsi kuadratik? Bentuk am fungsi kuadratik tu macam mana? Mohon sebut. Ingat lagi tak? Fx sama dengan apa? Fx ke, hx ke, gx ke sama dengan apa? Mohon respon. Boleh jawab tak? Siapa nak jawab? Wani. Wani. Okey, Wani jawab. Wani belajar saja, yang lain semua tak belajar ya. Okey, Wani boleh? Apa bentuk am? AX kuasa 2 tambah B S kuasa 2 tambah BX, lepas tu? tambah C. Ya, tambah C. Ini bentuk am. Ingat ini sentiasa AS kuasa 2 tambah BX tambah C ni adalah kita panggil bentuk am. Kalau persamaan kuadratik, maknanya nanti di belakang tu ada sama kosong lah, tak ada fx ke depan. Kalau fungsi depan tu fx ke gx ke hx. Ingat, ini panggil bentuk am. Kenapa kamu perlu ingat tahu bentuk-bentuk tu? Sebab kadang-kadang soalan dia akan bagi tahu, suruh bagi jawapan anda dalam bentuk am. Kalau kamu tak tahu apa itu bentuk am, macam mana kamu nak bagi jawapan akhir tu? Betul tak? So kamu kena ingat lah, sebab memang ada soalan yang dia akan suruh bagi jawapan dalam bentuk am ke, bentuk vertex ke, bentuk intercept ke. So kamu kena tahu bentuk tu macam mana. Okay, so ini adalah yang paling basic, kita panggil bentuk am. Okay, so inilah kalau fungsi, apakah bentuk fungsi kuadratik ini? Tadi bentuk am. So macam mana pula ni? Ini cikgu dah bagi dah. Ini kita panggil bentuk apa? Ini panggil bentuk apa? Siapa tahu? Boleh rujuk buku teks anda. Buku teks anda semua dah sebenarnya jawapan semua ada. Kalau kamu rajin tu sebenarnya, apa yang cikgu mengajar hari ni kamu dah tengok sebelum masuk ke kelas. Bukan cikgu mengajar baru kamu nak tengok. So apa yang kamu dapat tu lebih lambat. Sebab kalau kamu ada flip learning, maknanya belajar sebelum masuk kelas, kamu lebih mudah menghadam apa yang cikgu nak sampaikan hari ini. Ini bentuk apa? Tadi dah bentuk am. So ini bentuk apa? Bentuk vertex. Yes, bentuk vertex pun tadi dah cikgu dah tunjuk. So kalau kita nak dapatkan bentuk vertex, kita kena buat apa? Kena melakukan apa untuk dapatkan bentuk vertex? Tadi masa lakar graf tu cikgu dah tunjuk dah. Cara tu nak buat dua kurungan tu. Satu tambah, satu tolak tu. Ya, penyempurnaan kuasa 2. So ingat, kalau kita nak tukarkan daripada bentuk am ke bentuk ini, itu bentuk vertex. Ini panggil bentuk vertex. Tadi bentuk am, ini bentuk vertex. Okey, kita kena buat apa? Kena buat penyempurnaan kuasa 2. Okey, so penyempurnaan kuasa 2 kamu dah belajar tadi sebelum-sebelum dah. Okey, masa belajar persamaan kuadratik. Okay, so ini adalah apa yang dalam buku teks. So senang sahaja, kamu dah tahu kaitan dia tadi daripada bentuk am. Kamu pergi pada bentuk vertex, kamu perlu buat penyempurnaan kuasa 2. So bentuk vertex ini ialah satu fungsi kuadratik dalam bentuk yang ni lah. Tujuan yang ini adalah untuk kamu mencari ini. Kita panggil vertex. Vertex tu mesti tulis dalam bentuk koordinat. Kalau dalam am tu juga boleh nampak di sini buat HK. Kalau dalam am tu dia punya general form kan, untuk yang bentuk vertex kita buat macam ini. Okay, ini am dalam bentuk vertex. So ini adalah nilai H dia, ini adalah nilai K dia. So nilai K adalah Y, nilai H tu adalah nilai X anda. Okay, lepas tu yang tengah-tengah ni, kamu nampak ini tengah-tengah ni. Yang ada dash line ni, ini adalah persamaan paksi simetri. Iaitu sebelah sini dengan sebelah sini adalah sama. Okey, makna apabila melipat graf ni dia dua-dua belah adalah sama. Sebab soalan biasanya dalam soalan SPM dia akan tanya, dia dah bagi graf, okey, dah bagi fungsi. Tapi soalannya mudah je, satu markah. Okey. Tentukan persamaan paksi simetri. Sini dia tak bagi dah. Dia bagi ini saja. Dia tak, ni semua dia tak bagi, tapi dia bagi fungsi ini. So dari sini sebenarnya kamu dah boleh mengenal pasti dia punya vertex iaitu 2, -9. Ini cikgu dah kata ini adalah nilai X dia. Ini nilai Y. X tolak 2 sama kosong. X sama dengan 2. Kalau tak tunjuk ni kamu tahulah. Ingat kalau sini negatif, di sini adalah negatif. Nilai dia mesti positif. Kalau sini X tambah 2, makna nilai X kamu adalah negatif 2. Sentiasa ingat lah.
So hanya dia nampak fungsi ini dalam bentuk vertex sahaja, kamu dah boleh menjawab 3 soalan, iaitu nilai, ini sebab minimum kan, nilai minimum. Lepas tu lagi persamaan paksi simetri. Okey. Satu lagi titik minimum. Dengan diberikan fungsi ini sahaja. Okey. Kalau nilai minimum, kita ambil nilai paksi Y. So nilai Y. Bukan nilai paksi Y. Ambil nilai Y. Iaitu ini. Ini adalah nilai Y anda. So nilai minimum ini adalah negatif 9. Okey. Kalau persamaan paksi simetri adalah X sama dengan 2. Mesti tulis X sama dengan 2. Kalau kamu soalan suruh tanya kamu cari persamaan paksi simetri, kamu bagi 2 sahaja, maka 0 markah. Soalan macam ni memang 1 markah saja. Tak payah langkah kerja. Sebab ini soalan kita kata band 1 ataupun tahap 1 iaitu pengetahuan sahaja. Kita boleh dapatkan jawapan terus daripada bentuk vertex ini. So kena tahu. Jangan tengok saja nanti tak tahu. Walaupun jawapan dah ada kat sana tapi tak tahu macam mana nak keluarkan. Kalau titik minimum itu adalah vertex anda iaitu 2, negatif 9. Sudah 3 markah. Terus tak ada langkah kerja. Okey, hanya tengok, pandang dengan mata anda saja. Iaitu tengok daripada bentuk vertex ini. So far boleh ikut? Boleh ke tak boleh kelas? Boleh. Boleh ya semua. Ini mudah. So harap semua ingat dah caranya nak tentukan semua nilai ini. Okey. So ini adalah bentuk fungsi kuadratik lah yang cikgu tadi sebutkan. Satu ini adalah bentuk arm. Ini satu lagi yang cikgu nak sebut ni adalah bentuk pintasan. Okey. So kita dah belajar 3 bentuk. Bentuk arm, bentuk vertex, satu lagi bentuk pintasan. Okey. Bentuk pintasan ini sebenarnya sama je. Okey, di bentuk pintasan sebenarnya ada pemfaktoran. Okey, menjalankan pemfaktoran bagi bentuk arm anda. Lagi satu shortcut kamu tengok di sini, dengan keadaan ABC adalah pemalar yang punya vertex. Kalau kamu nak cari vertex kalau diberi bentuk arm, kalau tak nak membuat penyempurnaan kuasa 2, ada satu cara lagi di mana kamu nak cari nilai X, kamu kena boleh gunakan formula ni. Tapi kamu kena hafal. Negatif B bahagi 2A. Okey. Okey, dengar suara cikgu tak? Sebab sini pop up kata saya punya internet connection tu unstable. Okey, masih dengar suara cikgu? Boleh. Boleh ya? Tak ada lagi ya? Okey. So ada satu shortcut di mana kamu boleh menggunakan, tadi kamu kena tukar membuat penyempurnaan kuasa 2, dapat bentuk vertex, baru boleh kena pastikan dia punya nilai X dengan Y kan? Satu lagi cara di mana kamu boleh hafal yang ni, negatif B bahagi 2A. Ini pula cari F, maknanya masukkan nilai X. Ini makna F negatif B bagi 2A ni ada masukkan nilai yang kamu dapat X di sini. Masukkan dalam persamaan di sini. Maknanya gantikan ini dengan kamu punya nilai. Contohnya kalau X kamu dapat 3, kamu ganti ini dengan 3 untukkan dapatkan kamu punya Y. Itu caranya. Kalau kamu tak nak buat penyempurnaan kuasa 2. Faham maksud cikgu tak? Tapi ini kena hafal. Negatif B bagi 2A. Nilai X tu adalah negatif B bagi 2A. Kalau dalam bentuk pintasan, ni, dia dalam pemfaktoran. So dengan keadaan APQ semua pemalar ya. Okay. So kalau nak sama, nak dapat vertex dia, pula kamu kena hafal P tambah Q bagi 2. Kalau diberi soalan bentuk pintasan lah, nak suruh kamu cari dia punya vertex, maka kamu kena gunalah rumus ni. Samalah, ingat dia punya X adalah P tambah Q bahagi 2. Lepas dapat nilai X tu, ganti masuk dalam ini. Ganti masuk di sini untuk dapatkan kamu punya Y. Itu caranya lah. Okay. So ini kamu tengok, cara kita nak dapat tukarkan daripada bentuk vertex ke bentuk arm, lepas tu ke bentuk pintasan. Kalau nak vertex, diberi vertex, kamu nak dapatkan bentuk arm, kamu kena buat kembang, expand. Dalam ni kuasa 2 kan, lepas tu darab-darab, expand. Dari sini bentuk arm nak pergi kepada bentuk pintasan, kita kena buat pemfaktoran lah. Okey, pemfaktoran maknanya keluarkan, boleh guna calculator kan, dan cari roots tu, cari nilai X tu. So daripada pemfaktoran, ada bentuk pintasan, balik kepada bentuk arm, kamu kena kembang lah. Bentuk arm ke bentuk vertex, buatlah penyempurnaan kuasa 2.
So inilah kaitan antara ketiga-tiga bentuk fungsi kuadratik yang cikgu nak bagi tahu. Ataupun yang dalam buku teks tu. Okay. So far boleh? Kamu dah tahu kaitan antara ketiga-tiga ni. So apabila diberi bentuk macam mana tu, kalau nak bagi contohnya bagi bentuk word text, suruh tukar bentuk am. Kamu nak buat macam mana? So diberi bentuk pintasan, suruh buat bentuk am, nak buat macam mana? So semua dalam otak dah. Semua dah tahu dah cara nak mendapatkan jawapan seperti mana yang diminta dalam soalan ya. Okay? Boleh cikgu teruskan? Mohon respon. Boleh. Boleh ya? Sekejap, sikit lagi ya. So kita tengok contoh soalan. Ini soalan yang dalam buku teks juga. So ini dibagi fungsi, ini bentuk apa? Mohon respon. Soalan dah beritahu dah, bentuk pintasan. Okey. Okey, dalam bentuk pintasan dia suruh ini bagi dalam bentuk pintasan. Ini bentuk apa? Kamu kena tahu macam mana, kena pasti bentuk yang diberikan. Ini bentuk apa? Ada kuasa 2 tu. Vertex. Yes, ini adalah bentuk vertex. So bentuk vertex ni nak tukar dalam bentuk pintasan. Ini nak tukar dalam bentuk macam ini. So kamu kena buatlah. So nak tukar dalam bentuk macam ini, apa yang kamu boleh buat? Kamu kena buat apa? Kena buat apa? Kena buat kembang ke? Kamu kena buat completing square ke? Kamu kena buat pemfaktoran? Mana satu cara? Mana satu? Kembang ke? Kena buat pemfaktoran ke? Kembangan. Kenapa nak kembangkan? Kita nak kembangkan dalam bentuk am dulu baru kita buat pemfaktoran kan? So that kita boleh dapatkan dia dalam bentuk macam ini. So kembang. Ini kembang lah. Kembangkan yang ini. Seperti cikgu ingat square multiply square tu. So ini fx salin balik fungsi tu. Ini 2x tambah 9/4 kuasa 2 tolak 1/8 sorry. Setiap kali kamu nak buat tunjuk langkah kerja, salin rujuk fungsi yang diberikan dengan betul. Terutamanya operasi tambah tolak tu jangan silap. Kalau mula dengan silap, hancur semua. Okay? So kamu dah kena expand ini x kuasa 2 tambah dengan 9/2x. Okay. Kenapa? Ini darab kan? 9/4 ini 9/4 darab dengan 2. So 9/2x. Okay. Lepas tu 9/4 kuasa 2 81/16. Lepas tu tulis balik yang lain. Lepas tu kembang lah. Kita menjadi 2x kuasa 2 tambah dengan 9x. Okey, tambah dengan ni tolak 98 berapa? 81/8 berapa? 8 ni 81/8 betul? Sebab dia darab 81/16 darab dengan 2 kan, betul kan? Betul tak? Lepas tu tolak lagi 1/8. So 81 tolak 1, so 80. 80 bahagi 8, 10. So dapatlah ini. Okay. So dah dapat ini, kita buat pemfaktoran. So kalau tak pandai nak buat pemfaktoran, boleh guna kalkulator, tekan mod tu. Kalau saya punya kalkulator kelas 3 tu semudah lah. Saya macam tadi saya masukkan tu saja. So saya akan dapat 2x tambah 5. Maknanya dapat 5/2 lah. X saya sepatutnya dapat 5/2 dengan dapat berapa? Dengan 2 kan? Negatif 2, sorry. Dapat negatif 2 kan? X negatif 2 dengan negatif 5/2. Betul tak? Kamu tekan kalkulator? Yes. Dapat ni ya. Okay. Tapi sebab tengok ni, dia ada A kat depan ni. So maknanya kita sini dah okey dah. X memang dah memenuhi dia bentuk dia. Dah betul dah. Tapi hanya ini dia ada A kat depan ni. Sebab soalan dia nak nyatakan nilai AP dengan Q. Okay. A tu bukan 1. So kamu kena keluarkan 2 di sini untuk kurungan depan saja. Kalau keluarkan 2 ini dapat X. So ini akan jadi 5/2. So X tambah 2. Kita faktorkan balik. Supaya kita boleh dapat dalam bentuk ini. Bentuk pintasan. So kita banding sekarang. Ini akan jadi A akan sama dengan apa? So A akan jadi sama dengan 2. Lepas tu ini X tu memang X dah kan? So P ni sama dengan ni. So P adalah sama dengan 5/2 ke negatif 5/2? P sama dengan negatif 5/2. Kenapa? Seperti mana cikgu sebut tu sebelum ni. Kalau sini positif, nilai X dia mesti negatif. Kalau sini tanda negatif, ini adalah positif.
Dia balik ya. So Q pun sama, Q adalah negatif 2. So kita banding untuk dapatkan ketiga-tiga nilai ni. Tujuanlah kamu nak tahu tiga-tiga bentuk tu lah. So ini daripada bentuk apa? Bentuk vortex tukar ke dalam bentuk pintasan. Boleh faham tak? Boleh ke tak boleh? Boleh kot? Ini tahu tak kenapa kita 5/2? Kita faktorkan 2. Okay, that's why ini kena bagi 2. Ini darab balik akan dapat balik 5. Yang pentingnya mesti balik kepada yang asal tu betul. Ini tak usik sebab dia dah dalam bentuk kurungan dah. So kita nak ubah supaya dapat dengan bentuk yang sama dengan ni atas sahaja. Okay, walaupun kamu dah sini kamu dapat daripada kalkulator kan. Sudah dapat dia punya punca. So ini caranya kamu nak ubah ke bentuk pintasan. Ini untuk case seperti silibus kebiasaan tak ada. Ini silibus yang baru, KSS baru ada bentuk pintasan. Sebelum ni kalau tahun lepas kalau abang kakak ada kat form 5 tu dia tak belajar ni. Dia tak ada benda ni. Ini kira baru untuk your. Okay. So macam mana boleh ikut ke? Ni satu lagi. Ini pula satu contoh lagi. Okay, ini pula dia bagi dalam bentuk apa ni? Ini panggil apa? Bentuk apa? Soalan ni bentuk apa? Bentuk arm. Yes, bentuk arm. Tukar kepada bentuk apa? Dari arm nak tukar ke bentuk apa? Vertex. Yes. Okay. So kita kena buat apa? Apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu buat apa? Vertex tu. Macam mana tukar ke bentuk vertex daripada bentuk arm? Rujuk balik tadi table tu. Kita buat apa? Kembangan. Tak ada jawapan. Ni. Kembangan. Kembang? Salah. Mana kembang daripada bentuk arm nak pergi kepada bentuk vertex? Penyempurnaan kuasa 2. Iya, penyempurnaan kuasa 2. So langkah pertama kita nak buat penyempurnaan kuasa 2. Ini fungsi dia. So apa yang kita perlu buat dulu? Kita tengok nilai A dia. Adakah nilai A dia sama dengan 1? Adakah nilai A sama dengan 1? Ranjana? So apa yang kamu kena buat? Adakah A dia sama dengan 1? Kalau A bukan sama dengan 1, kita kena lakukan apa dulu sebelum kita mula buat penyempurnaan kuasa 2? Semua dah lupa ni, dah belajar awal-awal dah macam mana nak exam ni nanti. Ya. Nak buat penyempurnaan kuasa 2, langkah pertama kita kena buat apa dulu? Untuk fungsi ni. Siapa yang tak pandai lagi buat penyempurnaan kuasa 2 tu, kena buat sampai mahir. Ingat, langkah pertama nak buat penyempurnaan kuasa 2 adalah pastikan A mesti sama dengan 1. So ini A tu sama dengan 1 ataupun tidak? Ya ataupun tidak? Tak. So A dia adalah negatif 3. So kita mesti buat pemfaktoran dulu, faktorkan dia supaya nanti A dia sama dengan 1, baru kita boleh mula buat penyempurnaan kuasa 2. So kita kena keluarkan 3. Keluarkan 3. Ini memang X kuasa 2. So pemfaktoran kalau ini dah keluarkan 3 akan jadi 2/3 X. Sama juga ini adalah 1/3. Tapi jangan lupa operasi ni pun salah. Kenapa salah? Sebab I dah keluarkan negatif, betul tak? So I ni pun kena negatif. Kenapa? Lepas saya tu ni darab ini negatif, baru dapat boleh balik positif. So berhati-hati dengan operasi apabila kamu buat pemfaktoran. Kalau dia adalah positif tak ada masalah, semua kekal sama. Tapi sebab ini adalah negatif, semua operasi dalam tu akan diterbalikkan. Kalau sini positif akan jadi negatif. Kalau sini negatif, kamu dah keluarkan, so sini dalam ni akan jadi positif. Okay, so ingat. Okay, apa yang cikgu ulang-ulang kali yang bagi tahu tu harap semua masuk dalam otak ya. Nanti jangan ulang kesilapan yang sama. Ni selalu belajar buat kesilapan. Oleh tahu dah kena buat pemfaktoran. Nilai semua betul. Operasi salah. Kalau untuk matematik, operasi salah tu memang jawapan akhir tu salah lah. So tak ada markah kosong. Okay, kosong ya. Dan faktor, barulah kita mula buat penyempurnaan kuasa 2. So masa buat penyempurnaan kuasa 2 tu ingat sebutan yang pertama, kedua, salin balik. Tambah kurungan kuasa 2, tolak kurungan kuasa 2, dan belakang tu tulis balik. Itu caranya. Hafal dalam otak tu. Mesti tambah, mesti tolak. Confirm je. Ini dia punya langkah. Ingat langkah itu. Okay, ingat langkah ini. Okay. So lepas tu yang dalam bracket tu adalah ambil per kali B bahagi dengan 2.
Okay, di sini per kali dia ada negatif 2/3. Bagi 2 macam mana? Dapat berapa? Tak apa, tekanlah kalkulator. Janganlah kata cikgu macam mana nak darab. Kamu kan ada kalkulator. Kan? So ingat ini kena tulis dalam tu mesti negatif. Kalau dia sini adalah negatif di sini, kamu dalam sama. Kena negatif. Okay, 2/3 bahagi 2 tu berapa? Bagi 2 berapa? Ada buat ke tak? Ha? So kamu akan dapat Negatif 1/3. Tekan kalkulator saja. Negatif 2/3 darab dengan apa? Berdarab pula. Bahagi 2. So ini pun sama negatif 1/3. So seperti tadi yang depan 3 tu akan tulis dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2. Okay, so X tolak 1/3 kuasa 2. So yang ni pula akan jadi 1/9. 1/9. Okey, ini tak payah kurungan dah sebab kamu dah expand kan. Ini tak payah dah. Terus kepada 1/9 tolak 1/3. So selesaikan yang belakang tu. Jangan kata tak boleh. Ada calculator, tekan saja calculator. Negatif 1/9 tolak 1/3. Tekan calculator. Kamu akan dapat negatif. Ini sebab ini kalau manual kira ini darab 3 lah. 3, 1, 4. So negatif 4/9. So expand. Keluarkan X tolak ini kuasa 2. Tak payah kurungan dah kalau expand, sorry. Terus kepada negatif 3. X tolak 1/3 kuasa 2. Yang ini darab. Negatif 3 darab negatif 4/9. Tekan kalkulator juga. Tekan kalkulator juga. Ada kalkulator memaksimumkan atau optimumkan penggunaan kalkulator anda. Okey, tekan kalkulator negatif 3 darab dengan negatif 4/9. So kamu akan dapat sini adalah positif. Okey, 4/3. Selesai lah. Okey, sudah dapat dalam bentuk ini dah. Tapi tak dapat markah penuh lagi. Sebab soalan kata tentukan nilai A, H dan K. So kamu bandingkan yang depan ni berapa. So apakah nilai A dia? A itu apa? A sama dengan berapa kelas? Negatif 3. Yes, negatif 3. So H dia berapa? A dia berapa? Apakah nilai H dia? Bandingkan. Tengok ni H dengan H. Ini negatif. Sini pun negatif. So apakah nilai H dia? Positif ke negatif? Negatif 1/3. Negatif lagi ke? Positif. Positif. Tetapi ya, ingatlah sebab soalan tricks lah. Sebab selalunya soalan dikeluarkan macam ni. Dia nak mengelirukan murid. Dia bagi bentuk macam ni. Dia kata, ungkapkan yang ni, ungkapkan ini sebagai ini. Tapi jawapan kamu dapat macam ini. Ini nanti H kamu akan jadi terbalik. Okay, so kalau ini sama, so kita kekal sahaja 1/3. Kalau diberi barang bentuk macam ini, nilai H anda akan jadi negatif 1/3. Beza macam tu lah. So kamu kena hati-hati dengan bentuk yang diberikan. Kalau sini sama negatif, negatif di sini sama, makna terus salin saja nilai dia. Kalau sini positif, sini negatif, sini positif diberikan, sini negatif, makna jawapan anda adalah negatif. Okay? So apakah K dia? Ini adalah 4/3 lah, teruslah kau banding 4/3. Sama juga kalau diberi bentuk di sini adalah tolak K. Dia kadang-kadang dia nak tengok pelajar boleh buat ke tak kan, boleh banding ke tak kan. Dia macam ni, dia bagi macam ni. So, jawapan K anda akan jadi negatif. Faham maksud cikgu tak? Faham ke tak? Faham ataupun tidak? Faham. Faham ya. So kamu kena tengok alert. Okay, alert dengan bentuk yang diberikan sini. Selalu kadang-kadang pelajar dia dah susah payah dah buat kompetensi saya semua dah ni semua betul dah. Tapi disebabkan tricks macam ini, dia bagi nilai sini 3 ni salah. Sebab bukan 3 salah lah, ini 2 ni salah lah. Sebab kenapa? Sebab inilah benda yang ni. Dia nak tengok pelajar tahu membuat perbandingan ataupun tidak. So daripada 3 markah tu dapat 1 je, sayanglah 2 markah tu kena tolak. Sebab di sini tu jawapan akhir tu salah. Ini dah banyak panjang lebar tu buat dah betul dah semua. Okay, sayang tahu markah tu. Dalam matematik tambahan, walaupun 1 markah memang sangat berharga. Sangat penting 1 markah tu.
So jangan kata ni sikit-sikit salah tak apa. Ni sikit, ni salah sikit tu salah tu dah banyak dah salah. Okay. So ini dah saya 2 soalan yang apa ni ada dalam buku teks anda yang cikgu nak tadi yang dah discuss dengan semua. So itulah caranya kamu nak tukar daripada bentuk arm kepada bentuk vertex kepada bentuk pintasan. Okay. So cikgu sekarang ni nak tengok setakat mana anda faham dengan cara nak tukar-tukar ni. Boleh faham atau tidak? Tunjukkan thumbs anda dekat ruangan chat. Cepat. Okay, kita nak habis dah kelas. Mohon tunjukkan thumbs anda ke ruangan chat. Okay, mohon respon. Masa yang sama cikgu nak sekali lagi nak buka kehadiran lagi. Yang tadi yang tak respon tu siapa? Amal ada tak Amal? Oh Amal, ada lagi tak? Masuk tapi tak respon langsung. Amal ada? Amal? Ada. Amal 1, Amal 2, Amal 3. Buka lepas tu tidur balik. Ranjana ada kan tadi kan? Shanu. Sorry ke Shanu tu? Tak respon juga. Shanu? Ada tak Shanu? Ada masalah ke Shanu? Okey. Ana tu horizontal ya? Separuh-separuh lah? 50-50 ya? Okey, mana yang lain lagi? Respon Syafriza? Syafriza pun belum lagi buat lagi thumbs anda. Syafriza? Kalau teacher. Ada. Okey, sorry. Atas tu. Ranjana? Ranjana Shanu tak vote lagi. Cepat. Ini latihan untuk hari ni ya. Cikgu nak kamu buat berapa soalan? Soalan 1, soalan 2 AB, so 3, 4, 5 je 5 soalan untuk hari ni. Okey, minggu depan jugalah cikgu bagi semua latihan cikgu bagi sebenarnya bagi seminggu. Okey, seminggu tu takkan tak boleh siap satu hari satu soalan ke. Okey, kalau tak boleh buat mohonlah PM kat cikgu. Janganlah tunggu masa nak balik sekolah tu. Lepas cuti sekolah nak masuk balik baru nak tanya cikgu ni soalan ni macam mana buat. Hari ni cikgu dah mengajar tu kamu terus buat, nanti terus buat. Kalau tak faham tu tanya sampai faham. Itulah cara kamu nak mempelajari ataupun mendapatkan sesuatu ilmu. Bukanlah simpan-simpan sampailah nak naik cuti, cikgu suruh hantar buku latihan, baru hantar ataupun terus ambil latihan kawan tu untuk salin-salin hantar. Okey, hantar setakat nak hantar kerja saja. Cikgu tak nak cikgu marah aja. Okey, apa yang cikgu nak adalah kamu boleh menjawab soalan, bukan bagi kamu nak menyalin kerja kawan. Okey, kalau tak boleh pastikan gunakan masa ada ni, fahamkan ataupun cuba dapatkan sampai boleh. Banyak material kat YouTube ke kat internet ke, kamu boleh search tengok video. Mana banyak video ada kat internet kan kamu boleh cari. Macam mana nak buat penyempurnaan kuasa 2. Ada BM version, ada BI version, ada juga banyak tu. Okey. Memaksimalkan penggunaan internet untuk membelajar, bukan untuk buat tengok drama, untuk buat main game. Sekali-sekala okeylah kamu buatlah jadual waktu. Okey, nanti sampailah tahun depan, tak tahulah PKP nak sampai bila. Kalau kamu tak pandai nak uruskan masa anda, satu hari habis, nanti lepas tu balik sekolah kamu rasa macam tak mendapat apa-apa ilmu. Okey, walaupun masuk kelas online, buat benda lain. Okey, so cikgu harap semua dah mula insaf sekarang Jangan nak sampai SPM tahun depan tu baru kamu cikgu ni saya tak tahu, masa PKP saya tak belajar, tak masuk online. Apalah macam-macam alasan. So dah ambil semua latihan ni, dah catat dalam buku teks apa yang sepatutnya kamu buat. Okey ke tak okey? Okey. Okey, so satu lagi, cikgu nak kamu buat satu apa ni? Jamboard tadi. Okey, Jamboard tadi mana saya punya pergi dah. Saya punya Jamboard sudah hilang. Sekejap. Lepas ni ada kelas apa? Lepas ni ada kelas apa? Mau respon? 10.30 ada kelas apa? Ekonomi. Ekonomi. Cikgu apa ni? Cikgu Rabati ya? Betul tak? Betul. Ada kelas online tak? Tak ada kelas kan? Ada? Tak ada? Tak tahu? Dia tak bagi tahu lagi.
So tak bagi tahu sebelum ni ada tak? Memang lepas MX ada kelas ke tak? Ada. Ada. Saya tak jumpa, saya punya sudah hilang kat mana? Tak apalah. Okey, tadi kamu sudah vote kat sana kan? Okey, ada dah, jumpa dah. Okey. Terus seperti tadi, cikgu nak kamu tengok kat ruangan chat dah. Okey, cikgu nak kamu respon dalam Jamboard tu. Okey, bagi tahu apa-apa sajalah. Ini sebagai exit ticket untuk hari ini. Typekan satu saja apa-apa. Perasaan anda happy ke lepas kelas ni, masih lagi blur ke apa ke, itu buat. Kenapa tak tulis nama juga, tak tahu siapa respon. Kenapa tak makan breakfast lagi ya, lapar. Lain kali bangun awal sikit lah kalau ada kelas awal. Okay, untuk makluman kita sepertinya kelas patutnya mula pukul 9 sampai 10.30. Tapi cikgu bagi 15 minit. Okey, supaya kamu boleh makan ke apa ke, boleh mungkin kelas sebelum tu ada kelas, nanti dia lambat lepas kan. Sebenarnya cikgu nak bagi untuk waktu tutorial, tapi tengok tiap-tiap kali pun kelas pun terlanjak masa. So, cikgu ambillah 15 minit. Okey. Yang dah respon tu dah boleh keluar. Terima kasih atas respon anda, Anis. Okey, yang lain? Okey. Bagus, Syafi. Memang faham so, terus lepas kelas terus buat latihan, lepas petangnya terus buat latihan ya. Masih fresh lagi tu, kamu terus buat. Nanti dalam seminggu tu dah lupa dah. Okey, bagus, Alia. Yang pentingnya kena usaha, kena rajin membuat latihan. Tak faham, PM cikgu. WhatsApp cikgu, personal pun boleh, tanya dalam grup pun boleh. Okey, cikgu akan respon. Mungkin bukan respon on the spot lah, tapi cikgu akan respon jugalah. So, janganlah berputus asa. Okey? Yang pentingnya cikgu yang kata tu penyempurnaan kuasa 2 ataupun completing the square tu sangat penting ya. Kalau ada siapa-siapa yang nak beli calculator class fees tu, nanti boleh dapatkan kod, ada discount kod tu. Ada cikgu yang kalau kamu tengok YouTube tu ada discount kod, boleh dapat murah RM5 kalau silap beli kat Shopee. 75 dia dapat discount RM5 dapat 70 kalau tak silap lah. Kalau kamu memang usaha tu, MX tu tak susah ya. Sebenarnya tak susah. You jangan set mind tu kata MX tu susah. Yang pentingnya apa yang cikgu sampaikan, kamu tak faham, kamu usaha sampai faham.